Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Minta maaf lambat sikit, saya baru balik kuliah dari kuliah subuh tadi. Jadi bergegas sikit. Jadi kita boleh mula lewat sikit. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian hadis 40 kita. Alhamdulillah kita dah selesai membaca hadis ke-37 pada minggu lepas dan kita pun telah selesai mengupas tentang hadis ke-37. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita melalui hadis kursi yang kita belajar. Hadis yang lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan Al-Quran. Kita tahu apa ni Al-Quran ini. Kita tahu Al-Quran ini bukan kita tahu hadis ini dia bukan ada satu jenis saja, tapi dia ada dua jenis. Satu hadis Nabawi yang daripada apa ni daripada Nabi SAW sendiri. Kemudian ada satu lagi jenis hadis dipanggil hadis kursi. Hadis kursi ni hadis yang lafaznya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang lepas lah. Hadis yang kita belajar pada minggu lepas. Dan hadis ni kita cerita dah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu sistem kepada kita untuk membentuk peribadi manusia yang baik. Dan bagaimana adilnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, punya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala kepada kita, punya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita untuk mendapat banyak kebaikan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat satu sistem itu semata-mata untuk menghukum, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia buat sistem itu untuk membentuk peribadi manusia supaya manusia ini dapat hidup dalam keadaan kehidupan yang paling baik, paling sejahtera, paling elok di atas muka bumi ini. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala Allah buat manusia, Allah buat sistem, Allah buat agama ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan dan kelestarian hidup manusia itu sendiri. Dia bukannya benda-benda yang kita rasa berat, yang kita rasa banyak benda tak boleh dan sebagainya. Ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk menguntungkan sesiapa, melainkan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Jadi syariat-syariat yang ada dalam agama terbaik, termasuk perkara-perkara yang baik, perkara yang halal ke, perkara yang haram ke, semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, letak hukum dalam kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan untuk menjaga kepentingan kita sendiri. Sebab itu bila manusia ini mula lari ataupun tidak mula mengikut patuh pada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maka mulalah kacau bilau, tunggang langgang kehidupan manusia ini di atas dunia ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk berzina, tetapi manusia pergi berzina juga, maka itu yang mendapat AIDS, HIV, STD dan sebagainya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk minum arak, tetapi manusia pergi minum arak juga, tidak mengikut ketetapan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah masalah-masalah kecurian, keganasan rumah tangga, jenayah-jenayah yang berlaku hanya disebabkan minum arak. Tidak mengikut kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan, sudah tetapkan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita beriman bahawa tidak lain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada kita ini
adalah untuk membentuk peribadi kita yang baik, untuk menjaga kemaslahatan kita, untuk menjaga kepentingan kita, bukan untuk siapa-siapa tetapi yang terbaik untuk kita, diri kita sendiri. Itulah hebatnya, pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya satu ilmu juga, satu ketetapan, satu undang-undang untuk manusia amalkan. Kerana kita ni hakikatnya kita lahir ke dunia ini dalam keadaan yang jahil, yang tidak pandai, yang tidak reti. Tak ada manusia keluar lahir daripada perut ibu dia saja terus dia pandai semua benda. Tidak. Tetapi kita lahir dalam keadaan jahil, tak tahu apa benda. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tidak tahu. Maka perlulah pentingnya kita untuk belajar benda-benda mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai agama Islam, mengenai hukum alam, supaya daripada tidak tahu jadi tahu. Dari tidak tahu jadi tahu. Itu penting untuk belajar perkara-perkara seperti ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan dan kehidupan yang paling terbaik. Sama ada terbaik itu disebabkan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebabkan kita patuh dan mengikut syariat dan hukum hakam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi itu cerita hadis yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat sistem hisab, catatan amal, kebaikan dan keburukan. Macam mana Allah kira perkara kebaikan ini, macam mana Allah kira keburukan tu, macam mana Allah catat keburukan, dan bagaimana pemurahnya dan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagaimana adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar bagaimana sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan untuk menghisap, menghitung amalan manusia ini. Banyaknya jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala, nak bagi kebaikan, berbanding daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak binasakan ataupun nak mencelakakan manusia. Baik, hari ini insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-38. Sekejap ya. Minta seminit dua, saya nak tengok ada bawah WhatsApp. Minta maaf ada gangguan sikit. Baik, insya-Allah hari ini kita nak masuk pada hadis yang ke-38, dan hadis ini insya-Allah kalau kita tengok pada tajuk yang diberi oleh hadis ini, iaitulah tajuknya jalan untuk bertaqarrub dan mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jalan-jalan untuk kita bertaqarrub? Taqarrub ini maksudnya mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, adalah tempat yang paling mulia ialah bila kita mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekat dengan pencipta kita. Dan apakah jalannya, caranya untuk kita mendapat tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam manakah caranya untuk mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua ini kita akan belajar daripada hadis yang ke-38 ini, insya-Allah. Jadi kita baca dulu hadisnya yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ke-38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Jadi apa, kita baca dulu. Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma. Tak dengar pasal apa? Tak dengar? Keluar balik. Apa yang tak dengar? Dengar ke? Yang lain boleh dengar? Boleh ke? Boleh, boleh. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Itu dia hadis dia. Kita baca terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Yang ni maksudnya hadis kursi juga. Hadis kursi juga. Ya? Syakir, Umi Hadis tak dengar. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dengar? Tak dengar. Kenapa? Dengar tak? Sayang tolong bantu Mi. Ayah dengar je. Tak dengar. Baik. Suara Umi dengar tak? Ya. Pasal apa tak dengar? Kita tanda ni Baik. sekejap. Jadi ini hadis kursi. Nabi SAW bagi tahu pada kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman selain daripada Al-Quran. Yang bukan ayat-ayat Al-Quran. Iaitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, man 'adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu amalan ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, melainkan yang lebih aku sukai selain daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat kecuali aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Sekiranya jika aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu bih. Tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi bih. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika dia memohon sesuatu daripadaku, akan aku memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Jika dia memohon perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Itu hadis dia, terjemahan hadis dia. Baik, kita tengok satu persatu apakah yang kita boleh belajar daripada hadis dan apakah maksud hadis ini. Kita tengok dulu maksud hadis, bagi faham betul-betul apakah
yang Nabi SAW cuba sampaikan, kemudian baru kita tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil. Baik, yang pertamanya kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Kita sebut tadi ini adalah hadis kursi. Hadis yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya lafaz yang selain daripada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran yang Nabi SAW bagi tahu pada kita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa man 'adali waliyan faqad adzantu bil harb. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertamanya, siapa yang memusuhi waliku? Wali ini maksudnya kekasihku. Orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang musuh, siapa yang memusuhi orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala isytiharkan perang terhadap mereka. Jangan main-main. Itu maksud hadis ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya di sini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada jalan yang aku sukai kalau seseorang hamba itu nak mendekatkan diri dia kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan dengan jalan dia beramal ataupun dia buat apa yang telah aku fardukan ke atas dia. Maknanya, Allah kata, kalaulah seorang hamba tu dia nak mendekat, dia nak duduk dekat dengan aku, tidak ada jalan yang lebih aku sukai, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan dia mendekat dengan cara dia melakukan amalan fardu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah kata, tidak ada jalan ataupun cara untuk seorang hamba itu dekat dengan aku, lebih aku sukai daripada jalan, iaitulah jalan dengan seorang hamba itu melakukan ataupun melaksanakan benda-benda yang telah difardukan ke atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat, kecuali aku akan mencintainya. Sekiranya seorang hamba itu dia cuba dekat dengan aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan melakukan amalan-amalan sunat, tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan dia, melainkan aku cintai dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi, orang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah kata, jalan untuk seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan jalan seorang hamba itu melakukan perkara-perkara fardu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang buat perkara-perkara sunat pula. Maknanya dia bukan saja melakukan perkara-perkara wajib, dia buat perkara-perkara sunat dalam niat dia untuk mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bukan setakat dia dekat, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku cinta dia lagi, aku suka dia lagi, aku sayang dia lagi. Maka dia menjadi satu jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah dengan beramal ataupun melakukan perkara-perkara sunat. Maknanya, tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan, ataupun maksudnya Allah kata orang yang melakukan perkara-perkara sunat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan setakat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala cintai. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, Umi dah boleh dengar ke? Tak menyambut tu tak boleh dengar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi dalam hadis kursi ini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Sekiranya aku telah cintai seseorang itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka
Aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Akulah yang melihat, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang hamba itu dia telah cintai, Allah Subhanahu wa taala dah cinta dah sayang pada seseorang hamba ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatan aku ini adalah penglihatan yang dia lihat. Maksudnya apa-apa yang dia nak lihat, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat dengan apa yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan. Mendengar. Pendengarannya ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia dengar. Tangan dia mengambil tindakan atau membuat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala nak dia buat. Dan kakinya dia berjalan dengan apa perkara pun, dengan berjalan ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cinta dia buat. Itu maksud dia. Maksudnya sekiranya seseorang hamba itu tadi telah buat perkara-perkara yang untuk mendekat dan dicintai pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala syarakkan dia untuk mendengar, dia akan dengar perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala syarakkan. Maksudnya kalaulah seorang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran hamba orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah perkara-perkara lain melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nak dia menggunakan telinga dia tu untuk mendengar. Mata dia ni tidaklah dia melihat perkara-perkara lain melainkan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak dia melihat. Tangan dia tidaklah dia buat perkara-perkara menggunakan tangan dia ini melainkan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak dia buat. Dan kaki dia ini tidak melangkah ke tempat-tempat yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala nak dia langkah. Maknanya sekiranya seseorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, Allah Subhanahu wa taala sudah sayang, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih, maka mata dia, tangan dia, telinga dia, kaki dia, kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pergi pada tempat-tempat ataupun tidak akan buat, tidak akan beramal pada perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia meminta, sekiranya dia memohon sesuatu perkara, sekiranya dia berdoa kepadaku, la'u'tiyannah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan beri. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini, sekiranya dia berdoa, Allah kata aku akan bagi pada dia. Wala in ista'adhani, dan sekiranya dia meminta perlindungan daripada aku, maka aku akan melindunginya. Kalau dia minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu perkara yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi. Jadi itu maksud apa yang kita telah baca daripada hadis yang ke-38 ini. Baik. Mari kita masuk pada kupasan hadis ini dan apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Pertamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, kita balik pada ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku ikhtiharkan perang terhadapnya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan ikhtiar perang kepadanya. Ini satu benda yang kita kena faham. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut sesiapa yang memusuhi wali Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ikhtiar perang kepadanya.
Perkara pertama yang kita kena faham di sini, siapakah dia wali Allah? Siapakah dia wali Allah? Wali Allah ini adalah kekasih Allah. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dipanggil wali Allah. Kita bila kita sebut wali Allah ini, jangan kita ingat wali Allah ini tok-tok guru pondok saja. Wali Allah ini ulama-ulama saja. Wali Allah ini para nabi saja. Wali Allah ini para rasul saja. Tidak. Kita yang biasa-biasa ini pun berpeluang untuk menjadi wali Allah. Berpeluang untuk menjadi wali Allah. Kerana wali Allah ini mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan dia. Macam mana? Itu yang disebut pada perenggan seterusnya daripada hadis ini. Daripada ayat hadis ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut lepas pada tu lah. Bagaimana caranya untuk menjadi wali Allah. Maksudnya untuk menjadi kekasih Allah. Menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Macam mana caranya? Yang tu yang disebut daripada hadis yang daripada ayat seterusnya dalam hadis ini. Itu wali Allah. Yang keduanya, kata Allah Subhanahu Tahu tadi terleft pula. Yang keduanya kata Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis kursi ini, Allah kata siapa yang memusuhi wali Allah, maka aku isytihar perang terhadapnya. Kita ini seolah-olah satu amaran kepada kita. Kita ni seolah-olah mendapat satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis ni. Seolah Allah kata, jangan kamu musuh pada wali aku. Jangan kamu musuh pada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Jangan kamu musuh pada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Kerana siapa yang memusuhi wali Allah, siapa yang memusuhi kekasih Allah, sesiapa memusuhi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, maka siap sedia kamu berperang dengan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu amaran yang berat yang kita kena waspada, yang kita kena ambil cakna betul-betul. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran kepada kita, jangan kita sesekali bersikap dengan sikap memusuhi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Macam mana nak kenal orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta pun akan dijelaskan pada perenggan ataupun ayat seterusnya daripada hadis ini. Kalau dia cukup pada syarat-syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta ini, maka jaga-jaga kita jangan kita menjadi orang yang memusuhi wali Allah. Kerana sekiranya kita menjadi orang yang memusuhi wali Allah, ingat ini amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang menciptakan kita, yang boleh mengazab kita, yang boleh memberi kita satu seksaan yang berat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jaga-jaga, kalau kamu memusuhi wali Allah, kamu isytihar perang dengan. Jadi ini satu sikap yang kita kena berjaga-jaga dan waspada. Jangan kita ambil sikap untuk memusuhi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Sayanglah kalau kita tengok masyarakat kita pada hari ini, lalu banyak bermusuh dengan para ulama. Tak nak dengar cakap ulama. Tak nak ikut apa yang ulama sebut. Bahkan hina ulama, caci ulama, keji ulama. Mereka ini mungkin tidak tahu ataupun jahil tentang perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh hadis ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, jangan kamu musuhi mereka-mereka yang wali Allah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kasihi. Kerana orang yang memusuhi wali Allah ini, mereka akan Allah Subhanahu Wa Taala isytihar perang kepada mereka. Kalau Tuhan sekalian alam mengisytihar perang pada kita, mana lagi tempat yang selamat untuk kita? Mana lagi? Kita hidup ni bernafas, boleh makan
dapat rezeki, dapat nikmat yang pelbagai, ada tempat tinggal, ada kenderaan, ada macam-macam, pun di atas kurniaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tiba-tiba orang yang bagi semua benda ini mengisytiharkan perang pada kita. Kita rasa kita selamat ke? Apa sangat kita punya kemampuan? Apa sangat kita punya keupayaan untuk berlindung daripada azab dan seksa yang Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan kepada mereka yang memusuhi wali Allah. Ini satu perkara penting yang kita kena berjaga-jaga. Jangan kita mengambil sikap memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Nak kenal macam mana kekasih Allah? Itu yang kita nak tengok pada perenggan berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam mana nak kenal wali Allah, macam mana nak kenal jalan untuk mendekat diri pada Allah. Perenggan yang seterusnya ini seolah-olah memberi kita dua perkara. Pertamanya, macam mana nak menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi, iaitu dengan mendekatkan diri dengan Allah dan mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana cara kita nak kenal pasti seseorang itu adalah merupakan wali Allah. Kita, masyarakat kita ini nak tahu wali Allah, kita tengok benda-benda pelik saja kan. Yang kita faham lah. Oh, dia tu hebat tu. Kalau apa, boleh berjalan daripada Ipoh ke KL dalam masa 9 minit. Oh, wali Allah. Contoh. Kita kalau tengok perkara-perkara yang luar logik kita kata dia wali. Kan? Yang biasa kita faham. Tapi tidak. Di sini, Nabi SAW nak ajar pada kita melalui hadis kursi ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita bagaimanakah caranya untuk kita kenal pasti siapakah wali Allah dan bagaimana cara untuk kita menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kasih, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, cara nak kenal pasti wali Allah ataupun nak menjadi wali Allah ini, orang yang menjadi kekasih Allah ini, ialah mendekatkan diri kepadanya. Orang yang selalu dekat dengan dia. Macam mana caranya? Banyak cara untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cara yang lebih aku suka, tidak ada cara yang lebih aku cintai, tidak ada cara yang lebih aku suka untuk hamba dia ni buat dalam mendekatkan diri dia kepada Allah, melainkan dengan beramal pada perkara-perkara fardu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Maksudnya di sini, perkara-perkara fardu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada setiap manusia dalam hukum hakam Islam. Sekiranya seorang manusia itu berniat untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara pertama, perkara yang utama, perkara yang mesti dia buat, jalan yang mesti dia buat ialah dia melaksanakan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Boleh faham tu? Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata jalan yang paling terbaik, jalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cinta ialah dengan kita buat perkara-perkara fardu. Perkara-perkara fardu ni apa? Banyak. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat sekiranya mampu, pergi haji sekiranya mampu. Dah, itu aja. Dah, banyak lagi. Meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara dosa, berbuat baik terhadap ibu bapa. Yang perkara wajib tu kan, yang kita belajar hukum hakam, yang wajib mesti kita buat, itulah kefarduan, kewajipan ke atas kita. Fardu ni bahasa Arab, bahasa Melayunya wajib. Benda-benda yang wajib kita buat, jangan kita tinggal kalau kita berniat ataupun kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala kata yang paling dia suka untuk seorang hamba dekat dengan dia.
Tak nak ke kita seorang manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang jahil, yang hina, yang kerdil dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kita? Apakah jalan ataupun cara untuk kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita segala macam nikmat, yang memberi kita segala macam kehidupan, yang memberi kita segala macam peluang dalam hidup ini? Tak nak ke kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita di atas dunia ini dengan orang-orang besar yang ada di atas dunia ini, kita teringin nak dekat dengan mereka, ikutlah siapa-siapa yang kita rasa kagum, yang kita rasa besar. Kan? Pimpinan negara ke, sultan-sultan ke, presiden dunia ke, kan? Kalau kita kagum dengan dia tu, kita rasa nak dekat dengan dia. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita sendiri. Tak nakkah kita dekat dengan Tuhan kita? Nak dekat dengan Allah? Ini Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar. Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Bukan setakat dia menciptakan kita dan biar kita terhuyung hayang, terumbang ambing, tak tahu nak mana nak pergi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala siap bagi guide, siap bagi panduan pada kita. Macam manakah caranya untuk kita mendapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, melaksanakan perkara-perkara fardu. Dari benda-benda yang wajib dalam hidup kita ini, janganlah kita tinggal. Jangan kita tinggal. Wajib untuk kita buat. Haram untuk kita buat, jangan buat. Kerana itu kewajipan. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah entiti, apakah makhluk, apakah benda yang boleh merosakkan dan membinasakan kita? Tidak ada. Sebab kita mendapat tempat yang paling selamat sekali di alam semesta ini, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok sejarah-sejarah dulu, ulama-ulama dahulu, para sahabat dulu, mereka faham betul kedudukan untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu amalan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan wajib. Bahkan mereka sanggup mati untuk melaksanakan benda-benda yang wajib, menjadi fardu di dalam hidup mereka. Lepas tu mereka sanggup mati. Mereka tahu sebagai manusia kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka tegakkan kalimah tauhid dalam hati mereka dan mereka pertahankan. Walau diseksa, walau ditindas, walau diugut dengan dibunuh keluarga dan sebagainya, mereka tetap pertahankan kerana mereka tahu kewajipan mereka mempertahankan akidah mereka. Lalu mereka sanggup mati untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Torture lah macam mana sekalipun, hinalah macam mana sekalipun, gugatlah macam mana sekalipun, aku dah mendapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aku nak kisah? Semangat itu yang ada pada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin. Mereka tahu kewajipan mereka, kefarduan mereka untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa daripada dihenjak-henjak, dihina dan diperkosa oleh Yahudi. Yang mereka nak halau sangat orang Islam daripada Baitul Maqdis. Tapi mereka tahu ini kewajipan aku. Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih aku untuk lahir di tanah mulia ini. Maka menjadi kewajipan aku untuk mempertahankan tanah bumi Palestin ini daripada diperkosa oleh Yahudi. Walaupun Yahudi buat macam mana sekalipun, aku rela mati untuk menegakkan kefarduan, kewajipan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab aku nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham betul-betul kedudukan ataupun tempat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mulia, sangat penting, sangat tinggi. Dan tempat itu dia bukan macam tempat kita di dunia. Contoh satu posisi menjadi orang yang paling dekat dengan sultan. Mungkin kalau orang jadi dekat pada sultan ni kita fikir
paling ramai pun 5-6 orang saja. Jadi tak semua orang boleh dapat. Tetapi tempat untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan macam tu. Tempatnya terbuka. Kalau boleh satu generasi manusia daripada zaman Nabi Adam sehingga orang yang terakhir hidup sebelum ditiupnya sesekala, kalau semuanya boleh buat perkara yang mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua berpeluang untuk mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini bukan macam manusia. Bukan macam manusia. Allah ni Tuhan. Jadi faham betul-betul bahawasanya kita semua berpeluang untuk mendapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi amalan kita. Amalan kita. Apakah kita dalam hati kita, dalam iman kita nekat untuk menegakkan kewajipan kefarduan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya? Asal cerita benda-benda yang berat lah. Kalau musim-musim kita tengah kesedaran solidariti dengan Palestin ini, kita tanya, sanggup tak nak pergi berjihad di Palestin? Kan? Bantu saudara-saudara kita di Palestin. Yang tu yang terlalu jauh. Cuba tanya dalam hidup kita, sepanjang kita dah hidup ini, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Adakah kita telah melaksanakan kewajipan kita sepenuhnya? Semua kefarduan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh tu, adakah kita dah buat semuanya, ataupun ada yang kita buat, ada yang kita culas lagi? Itu kita tanya diri kita. Kerana kalau masih ada yang culas, maknanya kita tak faham betul lagi hakikat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata dah, tak ada jalan lain yang lebih dia suka seorang hamba itu dekat dengan dia, melainkan jalan dia melaksanakan kefarduan, kewajipan. Dalam bab kita, kewajipan kita dalam ibadat, rukun 5 yang tadi. Dalam bab kewajipan kita meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara dosa. Dalam bab kewajipan dan fardu kita dalam kita sebagai anak dengan ibu ataupun ayah. Kewajipan kita sebagai ibu ataupun ayah dengan anak. Kewajipan kita sebagai pasangan, suami ataupun isteri. Adakah semua ini kita telah laksanakan sebaiknya dan serelanya untuk kita mendapat tempat dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun masih ada benda yang kadang kita buat, kadang tak buat. Kadang buat, kadang tak buat. Ini kita satu muhasabah yang kita kena tanya pada diri kita. Dan mudah-mudahan dia memberi satu, dengan kita belajar hadis ini, hari ini, dia memberi kita satu perspektif. Benda-benda yang wajib dalam agama ini bukan setakat kita wajib, kita tahu dia wajib saja, tapi kita tahu itulah satu-satu jalannya yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, jalan yang dia paling suka untuk seorang hamba dekat dengan dia. Dan kita mesti ada cita-cita dan perasaan nekat dalam hati kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan kita melaksanakan kefarduan. Jadi cek baliklah. Dalam hidup kita ni, berapa banyak perkara-perkara fardu, perkara-perkara wajib yang kita buat dengan rela hati, dengan tekad dan cita-cita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hebat kita tengok cerita-cerita perjuangan, cerita-cerita mereka-mereka yang faham tentang hakikat dan cara untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan melaksanakan kewajipan dan kefarduan pada Allah Subhanahu. Sebab tu orang Islam ini kalau dia faham tentang kewajipan, kehidupan dan makna erti dia hidup ini, hidupnya penuh dengan isi. Dia tak rasa hidup dia kosong je. Dia tak rasa hidup dia ni hanya untuk memenuhi umur-umur dia sebelum dia mati. Dia berbeza dengan orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ni dia tak tahu kenapa dia hidup. Kenapa? Sebab dia tak ada Tuhan untuk menyembah, dia tak ada Tuhan yang bagi dia guide. Kamu hidup ni sebab apa, untuk apa hidup ini, apa yang kamu kena buat dalam hidup ini dan sebagainya. Tak ada. Dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia beriman pada agama-agama selain daripada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita alhamdulillah hari ini kita diberikan peluang untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam Islam, dalam kad penilaian IC.
Takkan dalam IC kita Islam. Takkan kita nak biarkan hanya Islam dekat IC saja. Islam atas nama saja. Maka perlulah kena datang dengan penghayatan. Penghayatan di atas penghayatan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan kita mengisi hidup kita dengan perkara melaksanakan perkara-perkara fardu, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan ke atas kita dalam hidup ini. Barulah terisi hidup kita. Tidaklah kosong hidup kita, tidaklah hidup kita ini hanya memenuhi masa dan umur sebelum kita mati. Lepas mati habis. Lepuh. Jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab, dihitung, hidup kosong. Tidak melakukan kewajipan, tidak membuat perkara-perkara sunat, tidak mengisi amalan-amalan yang menyebabkan, yang menjamin kehidupan kita di hari akhirat kelak, wal'iyadzubillah. Sebab itu orang kafir ni disebab dia tidak ada motif hidup, objektif hidup. Jadi dia rasa kenapa aku hidup, kenapa aku ni. Banyak perkara dan fikiran-fikiran begitulah yang menyebabkan dia depression, dia stres, dia tak tahu nak buat apa dengan hidup ini. Dan dia pun tak fikir nak kahwin dan melahirkan anak sebab dia rasa kesian kat anak tu, nanti lahir-lahir jadi macam dia juga. Tak ada isi, tak ada benda yang dia nak buat. Tak ada goal, tak ada matlamat dalam hidup ini. Jadi rosak dan punah masyarakat dengan pemikiran sebegitu. Sebab itu alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita semua ini dalam agama Islam. Agama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lengkap segala benda dah. Cuma tinggal kita praktis dan amal saja. Tinggal praktis dan amal saja. Jadi alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kita Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dalam Islam, hidupkan kita dalam agama Islam. Agama yang Allah Subhanahu Wa Taala dah siap segala-galanya, tinggal untuk kita beramal saja. Jadi itulah amalan ataupun cara untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan melaksanakan kewajipan dan kefarduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fardu ini seperti mana yang saya sebut tadi, dia bukan terhad kepada benda-benda yang wajib saja, tetapi dia meliputi pada seluruh benda yang wajib kita buat ataupun yang wajib kita tinggal. Ia termasuk dalam kefarduan. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itu. Masa pun dah cukup. Kita akan kupas lagi dalam hadis yang sama, dalam kita nak mengenal siapakah wali Allah, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, siapakah dia dan bagaimanakah cara untuk kita menjadi wali ataupun cara untuk kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Kita sebab tu saya sebut tadi, kalau kita bila sebut wali ni kita fikir benda-benda yang mukjizat dah. Bukan mukjizat, panggil apa? Karamah saja kan. Kita cerita wali ni dia boleh terbang contohnya kan. Wali ni dia boleh berjalan atas air contohnya. Kita bila kita terlalu kita terlalu dimomokkan dengan benda begitu, jadi orang kalau orang fikir nak jadi wali ni dia nak terbang saja. Dia bukan fikir nak jadi wali sebab nak menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Sedangkan karamah para wali ini dia dapat karamah tersebut kerana dia menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, baru dia boleh dapat benda-benda begitu. Tetapi kita sebab kita dimomokkan dengan benda-benda karamah ini terlalu banyak sangat sampai kita lupa bahawasanya karamah-karamah yang para wali dahulu dapat ini adalah hasil daripada mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Jadi itu yang penting kita kena kejar sebenarnya, bukan kejar nak menjadi wali ini untuk kita tak terbang misal kata, tidak. Tapi kita nak kejar wali Allah ini supaya kita mendapat tempat menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini dapat memberi kita pengajaran, dapat memberi kita beberapa ilmu baru dan kesedaran baru untuk kita menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan, bagi taufik, bagi bantuan untuk kita menjadi melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tanggungjawabkan kepada kita laksanakan. Kita dapat laksanakan dengan baik sekaligus menjadi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan menjadi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dapat memasang cita-cita dalam hidup kita dengan umur yang berbaki ini
untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum kita tangguh, kita buka soalan kalau ada soalan. Kalau ada yang tak faham apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Tangguh dulu kita punya pengajian, jadi kita buka pada soalan. Tak ada soalan? Kita tangguh dululah majlis kita pada pagi ini. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.